Okay, alright. Back to our business, perempuan. So, malam ni perempuan, saya nak bercerita dengan anda tentang persoalan mengenai isu nafkah batin. Alright, so nafkah batin adalah satu isu yang sebenarnya jarang ada isu miss. Kalau semalam, semalam berapa hari bulan 7? 5 hari bulan 7. Kalau semalam saya berkongsikan tentang isu mengenai nafkah. Okay, so isu mengenai nafkah zahir bab wang ringgit ni selalunya isu yang ada miss, ada kurang. Kadang-kadang tak dapat langsung. Alright, so yang tu isu yang selalu berlaku kalau berkaitan dengan nafkah zahir. Tapi nafkah batin ni dia jarang-jarang. Cuma kita kena ambil peduli juga. Alright, so malam ni cerita mengenai nafkah batin ni sebenarnya datang daripada persoalan seseorang follower yang bertanyakan tentang keadaan yang diri dia telah tak ditiduri. Maksudnya suami ni dah tak tidur dengan isteri dia dah lebih daripada 3 tahun perempuan sebenarnya. Okay. So cerita panjang ni, dia cerita kahwin tahun bila, kemudian ada anak berapa orang, kemudian masa dah lepas dah dapat anak yang ketiga tu, kemudian suami dia tu dah tak setubuh dengan isteri dia ni selama lebih 3 bulan. So dia cerita sebabnya antaranya sebab suami ni dia dah ada orang lain. So dia ada ura-ura nak kahwin, tapi sampai kesudah tak pernah nak kahwin pun dengan wanita tu. Maksudnya poligami. So wanita ni pun dia tak tahu sebelum ni nak bercerai macam mana sebab suami ni tak mau lepas cerai. Jadi selama 3 tahun tu mereka tidur berasingan, duduk bilik berasingan. Okay, so kalau duduk bilik berasingan, jadi ada timbullah isu berkenaan dengan nafkah batin ni perempuan. Sebenarnya isu nafkah batin ni perempuan, saya rasa macam isu ni saya dulu kan, kalau katalah budak yang baru lepas habis belajar kan, baru lepas habis belajar degree ni, kita tak pernah tahu didedah. Tak pernah lah. Kita based on buku kot kan. So kalau buku, mana ada buku nak tulis banyak sangat cerita macam-macam. Saya dulu perempuan, saya share sikit lah kan. Saya semasa sebelum menjadi peguam syari'i, saya ialah jadi budak chambering semua dulu kan. So kita ada peluang tau. Ada peluang untuk nak tengok the real case yang mana bos kita dulu handle. So saya ada satu case yang mana isu berkenaan dengan nafkah batin yang saya tak boleh lupakan perempuan. Kalau orang lain mungkin isu yang selalu dengar adalah tak tidur dengan isteri selama lebih daripada 3 tahun, kadang setahun, kadang berapa bulan dan sebagainya. Tapi isu yang ni, yang saya paling ingat adalah isu berkenaan dengan nafkah batin luar biasa. Luar biasa perempuan. Yang mana lagi saya masukkan juga. Saya masukkan juga, okey? Sebab nafkah batin luar biasa pun adalah salah satu bentuk yang boleh menjurus ke arah fasah perempuan. Okey? So, cerita tentang nafkah batin ni, kalau katalah kita rasa macam benda ni tak penting, saya rasa kita buat satu kesilapan. Sebab ada orang dia tak tahu sebenarnya kalau suami dia dah tak tidur dengan dia lebih daripada setahun, dia tak tahu hak dia untuk bercerai. Perempuan, dalam undang-undang enactment keluarga Islam section berkaitan dengan fasah, okay, iaitu kita nak mohon suami nak mohon untuk mahkamah bubarkan, okay, bubarkan perkahwinan tu. Jadi atas sebab suami tak mau cerai, satu. Yang keduanya, nak mohon atas sebab suami ni tak tidur, okay, sudah tidak memberi nafkah batin. Sebenarnya ada perempuan, ada tuntutan fasah alasannya tak dapat nafkah batin. Cuma satu saja problem dia. Kebanyakan orang yang bertanyakan kepada saya perempuan, tuan, kalau katalah suami ni tak tidur dengan saya dah lebih daripada 6 bulan. Ataupun kan kadang-kadang kan saya selalu tanya, okey, kita cerita tentang kita consult. Kalau saya consult tu saya akan tanya, okey, nafkah zahir macam mana? Okey, rumah siapa bayar, semua bayar. Okey, saya kata, puan, semua dia bayar kot, tak ada isu pun. Oh, okey. Last bila puan bersetubuh? Kadang-kadang perempuan, jangan salah faham. Bila ada seorang peguam tanya, okay, kadang-kadang kan ada orang ni dia mungkin dia muda kot kan, dia segan nak cerita, dia mungkin ingat pasal apa pula tiba-tiba dia ni tanya bila bersetubuh.
Kena ingat persoalan setiap yang benda yang kita tanya ni ada sebab dia. Okey, yang sebabnya adalah kita nak kena tanyakan sebab kes berkaitan dengan fasah ni, kalaulah dakwaan tentang pukul pun tak ada, nafkah zahir pun okey, so kita nak kena tahu juga tentang nafkah batin okey ataupun tidak. Nafkah batin okey ataupun tidak. Sebenarnya isu berkenaan dengan nafkah batin ni puan-puan, ada juga orang dia ingat macam ni. Nafkah batin ni memang tafsiran dia luas. Okey, tafsiran dia sangat umum. Alright, sangat umum. Kenapa? Dia bukan sekadar persetubuhan suami isteri. Okey, bukan bersetubuh semata-mata. Sebenarnya batin ni dia melibatkan kepada pergaulan. Okey, pergaulan. Bagaimana layanan suami ke atas isteri dia. Jenis kasar ke, jenis lembut ke, ataupun dia mungkin datang dalam bentuk percakapan. Percakapan yang baik itu juga dalam Islam dikira sebagai batin juga. Okey, iaitu seorang suami dia mesti bercakap dengan lembut. Bercakap dengan lembut ke atas isteri dia. Okey, katakanlah suami marah sekalipun, dia tak boleh sampai satu tahap yang maki hamun, mencarut. Kebanyakan daripada kita ni selalu kita dengar yang kita jadi isu adalah suami mencarut tu macam perkara yang biasa. Maki hamun tu pun macam saya dah selalu sangat dengar. Okey, tapi masalahnya dalam undang-undang bila kita sebut isteri nak tuntut fasah ke atas suami, dia bukannya nafkah batin tu tak dapat lebih daripada setahun tu sebab layanan buruk setahun. Tak. Nafkah batin di sisi undang-undang adalah berkaitan dengan persetubuhan semata-mata. Sorry. Okay. So, kalau katalah seorang isteri ni tak dapat nafkah batin, tak bersetubuh dengan suami dia selama setahun. Dia mesti setahun perempuan. So, selama 1 tahun, kalau dia tak dapat bersetubuh dengan suami dia atas sebab kehendak suami dia sendiri yang tak mahu. Okay. Jadi, dia boleh buat tuntutan fasah. Isteri boleh tuntut fasah atas sebab suami tak bagi nafkah batin lebih daripada setahun. Okay. Kalau orang tanya saya, tuan, kalau macam isteri saya ni dah putus haid, takkan saya nak bersetubuh lagi kot kan? Dia tak semestinya bersetubuh. Kalau kata putus haid ni pun, kalau dari sudut tidur tu pun boleh melibatkan kepada nafkah batin ni. Maksudnya tidur bersama. Tapi kalau tidur berasingan, yang tu problem juga. Sebab mungkin ada isu berkaitan dengan nafkah batin. Jadi kalau tanya kat saya, kalau ramai sebelum lepas ni tanya kat kita, tuan, saya tak tidur dengan suami saya dah lebih daripada 5 bulan. 5 bulan tak boleh lagi. Okay? Kalau 5 bulan, nafkah batin punya isu tak ada. Okay? Yang ada hanyalah nafkah zahir, iaitu kalau kata suami tak memberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tak provide, isteri yang tanggung sepanjang 5 bulan tu, yang tu ada isu nafkah zahir. Tapi kalau katalah dalam 5 bulan tempoh tu suami tidak bersetubuh dengan isteri dia, jadi yang tu tak cukup lagi. Dia mesti 1 tahun perempuan. 1 tahun. Kalau kata tak dapat nafkah batin, barulah kita boleh buat tuntutan fasah. Okay. Jadi ramai orang yang dia ada isu kat situ sebab bila cerita tanya tentang nafkah batin ni, dia kurang nak menjadi masalah kepada pihak laki. Pihak laki ni kadang-kadang bab nafkah zahir dia A. Kadang-kadang nafkah zahir tak A sangat. Kadang-kadang adalah A, ada orang dia B, ada orang dia C. Dia maksud dia tak kualiti sangat lah dari sudut penyediaan nafkah. Ada orang gagal langsung lah. Tapi kalau bab nafkah batin ni, hang teruk lah macam mana sekalipun, nafkah batin A+. Dia tak pernah miss. Kadang-kadang kan kita pun rasa macam dia ni berkahwin nak nafkah zahir tak mau bagi, nafkah batin minta selalu. Jadi sebab tu isteri ni kadang-kadang dia mai kepada kita, dia nak minta satu benda. Apa yang boleh menyebabkan dia menuntut fasah. Okay. So kalau katalah di kalangan anda yang menonton ni, dia ada isu berkaitan dengan nafkah batin, kena make sure dia mesti 1 tahun ke atas. Okay, 1 tahun dan ke atas.
apa yang menjadi problemnya adalah berkaitan dengan nafkah batin ni, dia sukar ada kesaksian. Okey. Dia sukar ada bukti. Macam mana kita nak ada bukti? Siapa nak perhati kita? Siapa nak perhati? Kalau ada orang perhati, kita takkan buat lah benda tu. Okay. So kalau katalah tentang nafkah batin ni, itu problem dia. Kalau nak kata suami tak mau mesetubuhi kita, dia tak ada, dia payah untuk nak dibuktikan, melainkan dengan pengakuan. So pengakuan suami saja. So kalau suami ni mengaku, kata, betul Tuan Hakim, saya tak tidur dengan dia sebab saya tak suka ke, dia bau busuk ke apakah, yang tu dia ada isu. Okay, dia ada isu sebab pengakuan. Tapi kalau dia tak mengaku, dia kata, mana ada, saya tak pernah pun kata gagal, mesti bagi punya lah. Setiap malam Jumaat pula tu. Setiap malam Jumaat dah macam baca Yasin tu. Okay, yang tu kita tak boleh nak katakan benda tu boleh diterima dengan mudah. Sebab kita nak kena buktikan tentang nafkah batin ni bukan satu benda yang mudah, perempuan. Ialah dalam keadaan siapa yang nak memberikan kesaksian kita tu. Tapi katakanlah kalaulah seorang suami ni dia lari tinggalkan rumah. Okay, cerita suami tinggalkan rumah ni, perempuan, bukan isu yang terpencil. Sekarang ni, perempuan, ramai sangat-sangat. Ada orang yang mengadu kepada kita tentang suami dia daripada PKP lepas sampai ke PKP sekarang. Dah setahun dah ni kan, tak pernah pun balik rumah. Hilang. Mencari pun tak tahu ke mana. Wallahu a'lam di mana pun tak tahu. Dia tinggal langsung. Jadi kalau kata tinggal langsung dah lebih daripada setahun tu, insya-Allah lah bolehlah masukkan dakwaan bagi tahu kata tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun. Okey, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, dan bolehlah dibuktikan dengan mungkin jiran beri saksi, betul tak pernah nampak balik pun, selalu duk nampak juga dia duk balik petang-petang kerja, selalu duk nampak. Sekarang ni tak pernah pun duk nampak. Jiran saya ni selalu duk main mengadu saja, suami dia tak pernah balik dah. Ni contoh yang boleh dibawakan bila di dalam mahkamah. Okay, alright. So kalau katalah memang suami tinggal langsung macam tu, yang tu mungkin ada isu nafkah batin. Tapi kalau katalah nak tunggu sampai setahun baru nak tuntut benda tu, saya rasa fokus kepada orang yang ada isu nafkah zahir, teruskan dengan nafkah zahir semata-mata. Tak perlu nak cerita tentang nafkah batin. Okay, alright. Tu yang pertama. So far boleh. Mak saya call pula, saya call lain. Okay, alright. So saya nak cerita apa, untuk nafkah batin dia mesti 1 tahun tak dapat. Okay, alright. Tu yang pertama. Yang keduanya, persoalan yang timbul, katakanlah, kalau katalah apa benda tu tajuk aku tadi ni, okay, katakanlah seorang suami ni dia macam mana, dia ada nafsu luar biasa. Ni berbalik pada saya benda yang saya nak cerita tadi ni. Cerita yang saya nak ceritakan kepada hangpa semua adalah pengalaman bila saya baca kes yang dihandle dulu semasa chambering dulu. Okey, kes yang pelik yang berkaitan dengan nafkah batin ni, perempuan, adalah kes berkaitan dengan nafsu suami yang tengok yang dia jadi nak bersetubuh dengan isteri dia kalau dia tengok isteri dia bersetubuh dengan orang lain. Apa faham tak? Isteri yang suami yang dia ketagih porno sampai kan dia sanggup tengok isteri dia tu buat dengan orang lain, okey, baru dia boleh buat. Apa faham tak? Kadang-kadang ada lelaki ni jenis nak macam tu. Orang macam ni, perempuan, dia memang dah gila sebenarnya. Okay, dia gila. Tapi yang ni dia tak boleh masuk dalam isu nafkah batin. Alright? Tapi dia boleh masuk dalam isu berkelakuan keji. Yang ni pengalaman saya, perempuan, masa saya baca file tu. Bila saya baca file tu, hampa faham tak perasaan aku? Bila aku seorang yang baru lepas habis belajar, okay, tak pernah pun dengar cerita-cerita macam ni, tiba-tiba pegang kata, saya duk ulang banyak kali tau, saya duk tengok. Kata biar betul ke ni bos? Ingat main-main.
Kalau tidak, buat apa orang tu nak cerita? Betul tak? Dia kata, uish. Lepas tu saya tanyalah, bos, suami dia mengaku tak? Harap nak mengaku. So, bukan mudah perempuan. Tapi ada situasi yang macam ni. Saya kata, ish, teruk ni, kita pun tak pernah perempuan dalam keadaan yang kita dalam buku tak pernah ada cerita benda ni. Bila kita pegang kata, ui, ini real ni kalau cerita macam ni. Saya ingatkan cerita macam ni mungkin dekat luar negara saja. Kita pun tak pernah nak expect lah dalam Malaysia ada macam tu. Sekali tengok-tengok, ui, betul ada macam ni. Yang tu satu. Yang keduanya, pengalaman saya pernah saya baca satu kes berkaitan dengan suami ni, dia nafsu batin itu dia pelik. Okay? Dia tak bersetubuh menggunakan dia punya alat sulit lah, alat kelamin dia, tapi dia bersetubuh menggunakan torchlight. Apa tahu tak torchlight yang orang kampung dulu tu kan, yang color silver, okay? Yang hak besar tu, hak silver tu, yang tu guna yang tu. Apa faham tak? Kata, ish, saya baca file yang kedua tu, saya rasa macam, biar betul ni. Kata, so dia buat mai, dia siap bagi sekali bukti gambar torchlight. Tapi gambar torchlight tak ada isu lah, sebab memang siapa nak buktikan macam mana gambar torchlight kan. Dia bagi jugalah, tak apalah, kita simpan je lah benda tu. Kalau kata boleh tanya nanti, kita tanya. Tapi for sure benda macam tu jarang ada orang nak mengaku perempuan. Saya tak tahulah mati pucuk ataupun tidak, tapi saya rasa benda ni dia adalah kesakitan otak, saya rasa. Orang yang pelik macam ni perempuan, dia menggunakan barang ke atas isteri dia tu, saya rasa macam ini satu perkara yang nafsu dia tu dah menjadi satu nafsu binatang lah, saya boleh kata. Dan yang kesiannya adalah isteri ni dia sampai terkoyak. So dia kena pergi hospital dan dijahitkan. Memang kita rasa macam masa tu kesian sangat lah, sebab tak sangka benda ni nak berlaku. Dan kalau kita ni kan, kalau kita fikir pun kan, kenapa torchlight? Faham tak? Kenapa torchlight? Saya pun tak faham kenapa torchlight. Apa nak buat eksperimen apa? Aku pun tak faham lah kalau ada orang macam ni. Kalau nak cerita pun bubuh timun tu, aku kata boleh lagi lah kan. Aku kata, timun mungkin lah kan. Ni torchlight kot. Kamu nak test lampu tu menyala ke? Kata bongok gila. Tak lah, orang macam ni dia mesti ada problem dia tu lah. Dan benda tu dilakukan dalam keadaan isteri tak rela, dan benda ni melibatkan kepada perlakuan ganas. Perlakuan ganas begini. So kalau isu sebegini, alright, dia tak boleh dibawakan dalam isu nafkah batin. Sebab dalam nafkah batin, isu dia hanya boleh dibawa jika suami ni tak bagi nafkah batin lebih daripada setahun. Tapi kalau jenis nafsu luar biasa, alright, dan satu lagi, yang ni selalu berlaku. Yang ni selalu berlaku, iaitu isu kaitan dengan nafkah batin tapi tak kena pada tempat dia. Okey, iaitu ada sikap suami yang mana suami ni mensetubuhi isteri dia melalui pungkok. Bahasa lebih lembut dia dubur. Aku tak boleh lah nak sebut dubur. Aku bagi pungkok ke jubok, dia masuk kat situ. Yang ni adalah satu perkara yang kadang-kadang kan, jangan katakan orang biasa, kadang-kadang ada orang yang orang belajar ilmu agama pun ada isu macam ni. Perempuan, yang ni the real case. Saya ada beberapa case yang mana wanita yang mengadu isu berkaitan dengan suami ni, dia nafsu dia mensetubuhi daripada belakang. Maksudnya masuk ke pungkok. Kata puan, kita akan tanya, puan yang tu paksaan ke ataupun puan sendiri nak ke kan? So dia kata, yang ni bukan saya nak tuan, tapi dia ikat saya. Kata, ikat ini, masalah ni. Ikat, kemudian dia paksa macam tu sampai sakit. Esok tu saya tak bercakap dengan dia.
Seminggu lebih saya tak cakap. Tapi dia nak juga benda tu. Saya kata, ini salah ni puan. Haram tau. Dia tahu tak haram? Awak pula dia tak tahu tuan. Dia tu sekolah agama kot. Kata, wish. Sekolah agama kot. Kata, ya betul ni. Orang macam ni, dia ada masalah mental sebenarnya perempuan. Satu lagi, yang kita selalu dapat aduan adalah wanita yang disetubuhi dalam keadaan dia period. Dalam keadaan dia period pun memang selalu sangat berlaku. Okey. Yang ni pun antara satu masalah yang berkaitan dengan pemahaman agama, penghayatan kepada agama Islam. Iaitu Islam dah memang terang-terang larang untuk setubuhi isteri melalui pungkok. Haram. Mesetubuhi dalam keadaan isteri haid lagi haram. So yang ni tak ada pun nak dakwa kata ini harus ke apa ke, tak ada macam tu. So kalau ada macam ni, dia tak boleh dibawakan dalam isu tak dapat nafkah batin ataupun terlebih nafkah batin ke apa, tak. Dia bukan isu dia nafkah batin. Tapi isunya adalah termasuk kepada dakwaan berkelakuan keji. Okey, berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Kalau ada yang isu bersetubuh melalui pungkok, menggunakan objek, dan kemudian apa lagi, dalam keadaan yang haid, kalau berlaku kepada diri anda, wanita, isteri-isteri, anda kena ingat, yang tu adalah satu perkara yang dilarang oleh Islam. Dan suami kalau buat macam tu juga, dia boleh dianggap sebagai berkelakuan keji. Jadi kalau tanya kat saya, tuan, kalau saya kena macam ni, saya kena pungkok lah, saya kena setubuh waktu haid lah dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat, anda sendiri kena pertimbangkan. Yang ni saya tak boleh nak bagi arahan. Okay, saya tak boleh bagi arahan. Tapi apa yang saya kena bagi tahu kepada anda semua, kalau katalah benda tu mendatangkan kesakitan, pergilah ke klinik dulu. Pergilah mendapatkan rawatan. Kalau segan klinik tu, mungkin doktor dia tu lelaki, request lah kalau boleh ada doktor perempuan. Okay. Sebab kalau katalah kita sakit, right, tempat pertama yang kita kena cari bukannya peguam, bukannya polis, bukannya mak ayah, tapi kita kena terus pergi ke klinik, kena pergi ke hospital dulu. Alright, sebab bab sakit dia mesti kena segerakan. Kalau katalah dah lama, ni cerita setubuh kat pungkok tu dah sebulan 2 bulan yang lalu, kadang-kadang takut nanti ni hampa pergi hospital tak ada apa pun kesan yang nak direkodkan. Kadang-kadang macam orang lebam, kadang-kadang orang lebam tumbuk kan, kena tumbuk hari ni, esok tak pergi buat lagi laporan polis, tak buat pun laporan perubatan, tunggu sampai 2-3 bulan baru nak pergi buat. Memang tak ada dah lah. Lebih kurang macam tu juga. Kalau katalah anda didatangi, maksud didatangi ni bahasa kitab sangat. Kalau anda disetubuhi oleh suami di bahagian pungkok, kalau kata sakit, pergi ke hospital. Sama, kalau kata dalam keadaan haid tu kena, anda kena pergi juga ke klinik dan juga hospital. Alright? Sebab liwat sesuai kot. Itulah perkataan tu sesuai kot. Alright, so saya tukar lah. Saya tak tahu lah, mungkin aku punya bahasa utara ni pekat, kasar sikit kot, no? Tapi nak bagi hampa mudah faham lah. Thank you lah. So dia liwat lah, liwat isteri dia. Okay, alright. Yang ni kalau ada isu begini, dia boleh dikira sebagai berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Saja saya nak kongsikan juga, liwat ni tak semestinya kepada isteri melalui dubur saja. Okay? Dia boleh jadi juga kepada laki dengan laki, boleh jadi liwat. Okay? Dan satu lagi, kalau katalah lelaki ni hampa mungkin tak pernah dengar, tapi aku dah pernah dengar dah cerita ni. Alright? Iaitu suami ni, yang ni memang keji lah, memang jijik lah. Okay, jijik, sumpah aku jijik benda ni. Iaitu suami ni bersetubuh, bukan bersetubuh, dia ya Allah, aku nak sebut pun aku rasa macam berat benda ni nak sebut, tahu tak? Setubuh dengan lembu. Hampa biasa dengar? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku tak tahu lah. Kalau hampa tak biasa dengar ni, aku pernah bagi tahu hampa semua ni.
That is real. Okay, that is real. Kalau ada benda yang macam ni, kata bodoh gila. Bodoh kan? Tak tahulah. Kalau ada hak jenis macam ni, dia tak boleh isu nafkah batin, tapi dia memang keji sungguh. Alright? Dia ni ada masalah. Kalau ada orang yang macam ni, dia kena dirawat. Dia kena kita kena buat laporan untuk suruh dia pergi berubat lah. Sebab orang macam ni perempuan, kalau dia dah nampak binatang tu, okay, dia nampak binatang tu, dia jadi gila ke kan, dia jadi naik kembang kepala ke semua tu kan, orang ni dah tak normal lah. Okay, ramai sebenarnya yang macam ni perempuan. Saya kalau saya geram, mungkin kat binatang tu kejam lah kepada binatang. Tapi kalau katalah benda ni, yang ni lagi kita geram. Kalau kita sebut benda ni, setubuh dengan budak. Ya, kita kalau saya sebut benda ni pun kan, mesti orang ni, siapa-siapa yang normal mesti kita akan marah. Saya sampai sekarang kalau katalah kita dengar cerita kan, seorang bapa liwat baby, liwat budak kecil, suruh orang macam ni, jangan kata kita kata dia gila. Kita rasa macam geram je, macam ringan je benda ni nak bagi kat dia. Kita kalau katalah benda ni berlaku, kita tak boleh ambil pendekatan kata dia ni sekadar gila. Kita kena minta untuk dikenakan hukuman yang berat perempuan. Okay? Kena ada hukuman yang berat. Sebab orang sekarang ni, dia dah jadi mental dia tak berapa nak betul dah. Tak mental dah tak berapa nak betul. Sebab ada isteri dia tak setubuh dengan menggunakan dengan cara yang betul. Dia sampai nak ambil anak sendiri. Kita panggil haruan makan anak. Kadang-kadang anak ni sampai kecil lagi tu apa jadi isu. Ya Allah, akulah kalau kata dapat hak jenis macam ni, polis tak sampai lagi lah. Kalau polis tak sampai lagi lah, senang cerita. Panas kalau cerita macam ni. Kita geram. Sebab apa? Sebab tu budak kot. Okay, budak. Okay. Ya Allah, Allahu alam lah. Kalau jenis macam ni, dia problem. Okay. So kalau pernah berlaku ni kepada diri anda, kepada keluarga anda, katakanlah benda ni berlaku, okay, anda janganlah ambil pendekatan untuk maafkan sangatlah. Kalau sekali suami buat macam tu, sekali orang kata satu kesilapan. Okay. Tapi kalau 2 kali, yang tu pilihan. Betul? Sekali kesilapan, kalau anda nak maafkan, terpulang. Tapi kalau 2 kali berlaku kepada diri anda, yang tu kesilapan. Yang tu pilihan dia. So kalau pilihan macam ni, perempuan, aku ni tak suka nak suruh orang bercerai. Tak suka, memang saya tak suka orang suruh bercerai. Tapi kalau benda tu berlaku kat diri kita, tak ada jalan lain. Memang tak ada dah lah dalam kamus. Sebab benda yang keji macam ni, kita tak boleh ambil mudah. Kita tak boleh biarkan benda ni rasa macam benda tu normal. Sebab benda ni tak normal. Orang duk main cerita kata suami setubuh ikut pungkuk. So ada wanita dia tak tahu, kata, "Ui, benda tu salah Salah perempuan, haram." Kalau dia duk ingat bersetubuh time haid saja haram, bersetubuh kat pungkuk pun haram perempuan weh. Belum cerita lagi lah haruan makan anak semua tu kan. Okay. So kita sebagai orang yang selalu di mahkamah, benda ni lah yang selalu kita bawakan. Kalau katalah ada isu yang kuat berkaitan dengan nafkah batin tak dapat lebih daripada setahun, kalau perlu kita bawakan. Kalau tak perlu, kalau susah sangat, okay, kita tengok pada kes dakwaan yang lain. Dakwaan yang lebih kuat. Sebab kita kena ingat, nak tuntut fasah, nak minta untuk mahkamah bubarkan perkahwinan kita, dia mesti dibuktikan. Dia tak boleh sekadar kita cerita ke hakim, kita menangis sahaja. Kita mesti kena buktikan. Kalau katalah benda ni sakit, so kita kena buktikan kesakitan tersebut melalui laporan perubatan dan sebagainya. Okay, kita tak boleh ambil pendekatan mudah. Right, so nafkah batin adalah satu isu yang besar
dalam fasah dia ada tentang suami tak bagi nafkah batin lebih daripada setahun, dia boleh dianggap sebagai bukan boleh dianggap. So isteri ni boleh buat tuntutan fasah. Okay, kalau katalah suami tak mau. Alright. So setakatlah apa faham kalau tanya lagi dah lepas ni, nafkah batin tak dapat, suami tak pernah setubuh lebih daripada setahun, jawapan dia boleh tuntut fasah. Tapi kalau katalah isteri yang tak mau, suami nak bagi, contoh suami nak tapi isteri dah tak mau, so isu dia tak ada hati, kita tak boleh bawakan benda tu. Okay, isteri tak boleh bawakan isu tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun kalau sebab dia sendiri tak mau. Jarang nak ada cerita tentang laki tak mau bagi nafkah batin. Selalu cerita laki bagi nafkah batin lebih adalah. Okay, alright. Takut nak kahwin macam ni dia macam mana tak salah mencarilah. Okay, carilah yang terbaik. Carilah orang yang matang. Okay, carilah orang yang kadang-kadang dia tak semestinya terlalu kuat agama, tetapi at least kan penghayatan dia tu ada pun dah okey. Okay, dia saya kalau katalah kan nak cari, ni saya kongsikanlah kepada mungkin ada anak dara kan, tips yang dibagi oleh Islam untuk mencari seorang suami, mencari seorang isteri. Nabi kata seorang wanita dinikahi atas 4 perkara, iaitu di atas kecantikannya, yang kedua di atas kesederhanaannya, kemudian atas sebab keturunannya, dan yang keempat di atas sebab pegangan agama dia. Nabi kata sebaik-baiknya pilihlah yang beragama. Dia macam lagu intim tu. Kejernihan wajahmu sempurna pada pandanganku, kau kirana keturunan terpilih, disanjung serta dihormati, kau permata kesederhanaanmu, mengecap kekayaan dunia, kau mastika ketakwaan dirimu, itu yang merantai jiwaku. Itu abang-abang intim. Alright, so kalau katalah suami ni dia nak seorang lelaki nak kahwin dengan seorang isteri, dia tengok kepada 4 perkara. Kalau boleh tengokkan kepada 4 perkara tu cukup ataupun tidak. Okay, untuk seorang isteri itulah, untuk seorang wanita. Tapi kalau katalah wanita nak cari suami macam mana pula? Jawapan dia, guna je lah konsep yang sama. Guna je lah konsep yang sama. Seorang lelaki dinikahi disebabkan yang pertama mungkin sebab handsome. Kan? Apa pun kalau aku tanya, kalau kata majoriti lah kan, kalau tanya, mesti semua orang akan kata pertama sekali nak tengok handsome. Sebab apa? Sebab yang tu nak tengok. Sebab tu nak tengok sampai mati ni pun. Gitu kan? Sampai mati bunyi pun. Satu lagi orang saya ada satu fenomena, apa saya baca dekat mana tau, saya baca something lah, majalah kot, majalah lawak, dia kata ingat mak nak kalau boleh biar ada rupa sikit, nanti kalau tak ada rupa nanti huduh cucu aku. Kata boleh jadi juga macam tu kan. So maksudnya betul lah kan, kadang-kadang kalau katalah wanita laki cari wanita pun sebab cantik. Okay, so ada sebab juga kadang-kadang wanita pun nak cari lelaki yang ada rupa jugalah. Kadang-kadang rupa ni memang penting, tapi dia boleh buat. Okay, boleh buat. Sekarang ni rupa boleh buat. Okay, alright, tu yang pertama lah kan. So kalau yang kedua, lelaki kau yang penting-penting lah. Kalau kata kahwin seorang lelaki ni, biar betul kena ada harta lah. Okay, kalau nak kahwin sekarang ni, dia tak boleh sekadar I love you lah. Tak apa, demi cintaku padamu. Dia tak boleh sekadar boleh menyanyi semata-mata. Okay, so dia mesti kena realistik. Saya suka perkataan realistik. Realistik dalam keadaan dunia sekarang ni, kena ada kewangan yang betul, kewangan yang bagus. Kalau laki ni tak ada kewangan yang bagus,
kumpulkan dululah kewangan. Biar stable dululah. Sebab kita tak mau kahwin ni jadi isu nanti, tak mampu nak tanggung serba-serbi. Dah lah bab rumah pun tak boleh nak bayar, bab makan minum tu tak tertanggung, tengok-tengok dapat pula anak. So bab pendapatan ni satu bab yang penting kalau kata seorang lelaki ni. Kalau wanita tak ada pendapatan, tak apa lagi. Okay? Tapi kalau kata lelaki, kalau tak ada pendapatan yang stable, memang akan penat lah nanti. Okay? So kalau wanita nak kahwin, okay? Saya cakap dengan Puan Dalila ni. Tadi sebab dia kata dia takut nak kahwin kan. Alright. Yang ketiga, sebab apa ni wanita dikahwin, laki kahwin sebab keturunan. So keturunan ni biarlah keturunan yang baik-baik. Tak adalah keturunan ni yang seorang yang sulung pencuri, yang kedua perompak, yang ketiga tak ada lah macam tu. Okay? So keturunan yang elok. Alright. Yang keempat, ini yang paling penting, iaitu beragama. So seorang lelaki ni mesti kena beragama. Dia tak semestinya beragama tu ustaz. Cukup sekadar dia tahu tentang batasan diri dia sebagai seorang Islam, boleh baca Quran, kira okey lah. Kalau katalah kita ada anak lah kan, kalau kata ada anak perempuan, saya nak ajak, tak elok juga cakap ajak orang tua kan. Aku bukan tua lagi, orang apa yang ada mungkin tuan-tuan yang ada anak perempuan lebih ni lah kan. Tapi kalau katalah saya nanti tua lah kan, kalau kata ada anak perempuan, kemudian nak bagi nak bagi anak dara kahwin, saya akan tanya dululah. Kita akan panggil, suruh mai ke rumah, alright? Suruh mai ke rumah waktu maghrib. Jangan mai selepas maghrib, mai waktu petang. Tunggu macam tu, kita akan suruh jadi imam, tengok boleh tak. Okay, nak tengok dulu. Sebab yang tu adalah kunci. First, kita nak tengok. Yang kedua dia, kita kena test dulu, boleh baca Quran ataupun tidak. Sebab benda ni mungkinlah kan, orang kata, kalau kata ada ilmu agama pun mungkin ada problem juga. Semua manusia ada problem masing-masing. Tapi sekurang-kurangnya biar dia ada basic. Okay, biar ada basic. Daripada dia tak ada basic langsung, lagi punah pula nanti ni. Okay, yang penting dia ada basic. Dia pandai jaga batas dia lah. Okay, alright. Tuan Fahmi cerita pasal Imam Maghrib ni macam dah biasa kena test je dengan mentua. Aduh. Boleh lah Cik Hakim. Yang tu saya tak ada isu. Boleh lah. Takat Imam Maghrib tu insyaAllah boleh lagi. Biasalah tu. Tak kalau kita budak SMKA ni Bung Tebal ni tak boleh jadi imam, malu kan. Ketua asrama kot. Ketua asrama kot. Aduh InsyaAllah ya. Okay, alright. So saya nak buka soalan. Okay, siapa yang nak tanyakan soalan, anda boleh tanyakan soalan. Eloklah pukul 11 dah ni. Okay, menarik perkongsian malam ni. Terima kasih kepada semua yang stay lagi sampai ke sekarang ni. Siapa nanti ni ada soalan, saya akan tengok soalan. Dan kalau katalah soalan anda tu tak sempat, tak apa, jangan risau. Anda boleh join dalam grup Tanya Tuan Fahmi, tapi khas untuk wanita saja. Okay, khas untuk wanita saja, boleh tanya dalam grup Tanya Tuan Fahmi tersebut. Alright. Okay, tuan boleh jadi ustaz tu. Wish, Puan Lely, janganlah. Bukan apa puan, saya dah macam seram sangat dengan tajuk, dengan title ustaz. Faham tak? Sebab sekarang ni, kalau sekarang ni kan, hampa tengok yang jadi banyak isu kepada siapa? Tak boleh. Kalau kena elok-elok sikit, buat salah pun kena juga kat kita kan. So baik tak payahlah. Yang simple-simple, yang kan kesederhanaanmu tu kan, saya sederhana je lah. Okay, alright Cik Hakim, kalau suami tak bagi nafkah batin dekat isteri setahun baru pergi mahkamah, suami tempoh setahun juga ke undang-undang? Maksudnya macam mana? Maksudnya suami kalau dia tak bagi nafkah batin setahun,
So kenapa dia nak kena tunggu setahun untuk cerai? Kalau dia boleh ceraikan, dia ceraikan cara elok je kalau dia tak mau. Ataupun saya rasa mungkin saya dapat kot apa yang Cik Hakim nak cakap tadi ni kan, berkaitan dengan kadang-kadang anda semua mungkin tak tahu, alright, iaitu fasah ni bukannya isteri sahaja boleh filekan, suami pun boleh filekan fasah. Okay, suami pun boleh filekan fasah. Mungkin ada yang tak tahu. Cuma jarang orang buat, jarang orang lelaki dia filekan fasah. Sebabnya dia orang lelaki, suami ni dia ada kuasa talak. So kalau dia ada kuasa talak, kenapa dia nak fasah je? Kenapa dia nak ambil jalan panjang kan? Fasah ni kena bicara. Ada orang dia pilih jalan panjang, fasah ni, sebab dia nak membuktikan kata isteri dia ni yang menjadi punca kepada perceraian, yang menjadi punca kepada keruntuhan rumah tangga. Contoh dia kan, suami tuntut fasah sebab isteri kerja sebagai GRO, suruh berhenti pun tak mau. Contoh dia. Okay, so isteri ni kalau diceraikan biasa, satgi dia tuntut mut'ah, dia tuntut nafkah iddah. Jadi dia filekan fasah. Kalau dia filekan fasah, dia dapat buktikan kepada mahkamah yang isteri dia ni betul membuat satu perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi mahkamah boleh sabitkan fasah tu, dan bila sabitkan fasah atas sebab yang tu, dia mungkin tak boleh dapat untuk tuntut mut'ah, mungkin tak boleh dapat tuntut nafkah iddah. Tu sebab orang lelaki filekan kes fasah, tapi dia jarang berlaku perempuan. Sebab dia panjang, sebab orang lelaki dia nak cepat, dia ada kuasa talak, dia boleh lafazkan talak saja. Alright. Kalau cerita tentang persoalan mengenai nafkah batin ni, okay, so clear. Kalau katalah isteri tak dapat nafkah batin daripada suami dia lebih daripada setahun, so isteri boleh tuntut fasah atas sebab tak dapat nafkah batin. Tapi kalau kata suami tak dapat nafkah batin, suami tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, dalam fasah tak ada. Sebab dia kata kalau seorang lelaki, seorang wanita kalau nak tuntut fasah dengan alasan suami telah cuai, telah tidak mengadakan peruntukan nafkah selama tempoh, bahawa suami atau isteri telah tidak mengadakan. Okey, sama juga kalau kata untuk suami. Okey, kalau kata suami ni tak menunaikan nafkah batin dia, tak menunaikan nafkah batin daripada setahun, ataupun isteri tak tunaikan tanggungjawab dia juga lebih daripada setahun tu, so boleh tuntut fasah. That means kalau katalah isteri yang enggan setubuh dengan suami dia, okay, isteri tak mau, sengaja tak mau bersetubuh dengan suami sampai dah setahun, so suami ni nak filekan fasah, boleh perempuan. Dia boleh bagi alasan, kata saya pun tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, saya nak tuntut fasah. Tu contoh dah. Okay, alright. Siapa lagi ni okay, saya menjawab dah soalan Cik Hakim. Kalau isteri yang tak bagi nafkah batin pada suami sedangkan tiada keuzuran, kena tunggu setahun jugalah. Ya, betul. Okay, betul. Dia mesti kena tunggu setahun juga. Okay, Puan Mariani Harun. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan Mariani. Kalau suami berkelakuan keji tetapi dah lama dan kita pun tak pergi jumpa doktor, macam mana kita nak tuntut fasah tak ada bukti? Jawapan dia boleh dakwa tapi kena ada pengakuan. Okay, kena ada pengakuan daripada suami tu. Let's say lah cerita dia suami ni yang berkelakuan keji. Cerita macam hari ni lah, contohlah kan, dia mensetubuhi isteri daripada dubur, okay, iaitu liwat, okay, kerap. Tapi kita tak pernah pun ada pergi buat medical check up, kita tak pernah pun buat sebarang laporan perubatan, polis ke apa, kita tak buat. Okay, dan kemudian benda tu berlarutan lama, and then dah tak ada apa benda, kita pun tak pernah ada benda tu. Kemudian kita nak tuntut fasah, kita nak dakwa atas benda yang tu. Okay, jadi kita boleh dakwa, cuma nak bukti tu payah dan dia perlukan kepada pengakuan. Kalau kata suami mengaku, dia mengaku dekat dalam mahkamah, betul,
memang betul saya ada liwat. So sabitlah. Boleh-bolehlah dianggap sebagai benda tu betul. Tapi kalau dia tak mengaku, dia jadi beban untuk isteri tu buktikan. Kalau isteri tak dapat buktikan, makna kata dakwaan tu akan ditolak. Okey, tak ada lah. Sebab kita nak kena buktikan benda tu. Okey, Mami Erin. Tuan Fahmi, kalau isteri tanya pada suami, kenapa dah lama tak sentuh bersetubuh? Suami bagi alasan tu, saya hukum awak atas kesalahan awak. Mahkamah terima ke alasan tu? Ayat tu dihantar melalui WhatsApp. Okey, yang ni dia ada isu berkaitan dengan nusyus. So yang ni lebih kurang macam suami ni nak dakwa kata isteri ni nusyus kan. Alright. Kalau kata jadi macam tu, let's say lah benda tu berlarutan setahun. Okay, Mami Erin cerita dia berlarutan setahun. So setahun isteri tak dapat. Suami duk anggap macam isteri ni nusyus lah. Dia tak mau setubuh dengan isteri dia tu. Jadi isteri boleh tak tuntut fasah atas sebab tu? Jawapan saya boleh puan. Okay, boleh. Sebab apa? Sebab nusyus tak boleh suami tu yang sebut. Nusyus pun ataupun macam perbuatan untuk nak menegur, menegur isteri, dia ada cara dia. Yang pertama dia kena nasihat dengan betul. Dah ada nasihat ataupun belum? Kalau katalah isteri ada buat salah kan, ada nasihat ataupun tak? Kalau ada tak jalan juga, baru yang kedua pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur ni maksudnya macam Puan Erin punya alasan lah. Jadi dia kata macam ni hukuman sebab awak tak ikut dengar cakap saya. So dia kata tak dapat nafkah batin. Alright. So let's say lah benda tu sampai bila? Takkan macam tu saja, takkan sampai setahun kan. Alright. So yang ketiga, dia mesti kena ada pukulan yang tidak menyakitkan, dengan hujung kain ataupun hujung bantal sahaja. Kalau katalah sampai setahun duk boykot, suami duk tak mau setubuh dengan isteri sebab dia sendiri tak mau macam tu, jadi ada tak dia proceed untuk yang ketiga? Kalau tak ada, dia ada proceed yang keempat tak? Iaitu mohon untuk sabitan nusyus kepada isteri. So kalau tak ada benda tu, suami tak boleh macam boykot isteri. Ni dia bukan bagi hukuman, tapi dia macam boykot langsung. Jadi isteri boleh filekan fasah atas sebab tak dapat nafkah batin tersebut. Sebab isteri, kalau dia dah kata aku boleh bagi, tapi kalau suami yang tak mau, jadi dia tetap dikira sebagai suami enggan untuk memberi nafkah batin. Najihah Abdul Jamil, suami tak bagi nafkah zahir dan batin hampir 15 tahun. Tu dia 15 tahun. Bak kata gantung tak bertali. Apa yang perlu dibuatnya? Fasah apa ya? Puan Najihah, kalau 15 tahun punya puan nak cerita kata tak dapat nafkah tu, saya rasa isu ni berat. Sebab apa? Kenapa 15 tahun lalu puan tak tuntut fasah ataupun 14 tahun yang lalu ke? Kan? Jadi saya tak boleh nak kata tuntut fasah, tapi bergantung kepada kita. Kalau puan nak berpisah juga boleh tuntut fasah, tapi tak bolehlah tak boleh nak macam mana cerita sampai 15 tahun tak dapat. Sebab lagi kita jenuh nak buktikan dekat mahkamah nafkah kita bagaimana setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Pening nanti. So kalau katalah tak dapat betul, memang tak dapat nafkah zahir. Nafkah zahir ni memang kita tanggung sendiri. Rumah tanggung sendiri, makan minum tanggung sendiri, pakaian tanggung sendiri, semua tanggung sendiri. Kemudian nafkah batin pun dah tak dapat lebih daripada 15 tahun. Jadi kita boleh filekan fasah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kena ingat, lagi berat benda tu kita dakwa, lagi berat untuk kita buktikan. Puan Najihah. Soalan tentang nafkah zahir kata cukup banyak, tapi nafkah batin biasalah nafkah batin. Okey, Nadirah Azhar. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih dekat Puan Azlina, Setiausaha Kelas. Dia selalu tulis
tulis point. Terima kasih Fazlina. Encik Fahmi, ya saya nak tanya, kalau suami ceraikan saya sehari sebelum raya puasa hari tu, okey, dia ceraikan saya di luar mahkamah, perbicaraan kes belum dibuat lagi sebab PKP. So, bila dah lepas 3 bulan, maksudnya saya dah habis iddah dan perbicaraan pun berlangsung. So, time tu, husband saya masih boleh cakap rujuk lagi ke? Ikutkan hati saya tak nak rujuk dah. Okey, jawapan dia adalah, rujuk hanya boleh berlaku dalam tempoh iddah. Kalau orang yang bercerai di luar mahkamah, contohnya cerai sebelum hari raya tu, jadi dia dikira daripada tarikh yang tu. Walaupun mungkin mahkamah tak sahkan lagi. Alright? Mahkamah mungkin tak sahkan lagi. Tapi kita dah boleh kena agak sendiri. Boleh, kalau katalah dalam cerita sekarang ni suami isteri setuju nak rujuk, contoh dia kan. So dia bercerai sebelum raya, kemudian nak tunggu kes belum dipanggil-panggil lagi sebab sekarang ni PKP. Jadi dalam tempoh yang tu, suami ni dia mengakui. Dia kata betul aku memang ada lapah tu kan. Jadi dia dapat rasakan yang tu boleh disahkan. Boleh disabitkan bahawa jatuh talak satu. Contohnya dia rasa macam tu. Dalam tempoh isteri ni menunggu iddah tu, dia boleh lafaz rujuk tersebut. Faham? Dalam tempoh sementara kes nak panggil tu, sebelum sementara iddah tak habis lagi, dia kena lafaz dulu rujuk tersebut. Lafaz je. Nanti bila hakim dah panggil dan naik ke mahkamah, sahkan sahaja lafaz cerai tu dan kemudian pergi ke pejabat agama bagi tahu kata ada lafaz rujuk pada tarikh bila. Tarikh iddah tersebut. Okey? Kalau memang tak ada hati nak rujuk dah, so tak payahlah minta kata rujuk tersebut. Tapi kalau katalah suami memang dia sendiri memang nak juga rujuk dan sebagainya tu, so yang tu bergantung kepada sendiri kita, redha ataupun tidak lah. Kalau kata kita tak redha, benda tu mungkin akan dipanjangkan kepada jawatan kuasa pendamai. So far hampa semua okey boleh ikut lah kira apa dah. Alhamdulillah saya tak nak lama dah malam ni. Saya rasa macam tak berapa nak sedap lah. Penat lah. Ini sebab saya nak call mak saya pula balik lagi. Okay. Agaknya saya rasa macam dah habis dah ni. Alright, thank you. Akhirnya habis. Malam ni saya habis jawab soalan awal. Hampa tak ada banyak soalan malam ni. Cerita tentang nafkah batin ni memanglah satu cerita yang dia jarang berlaku. Alright. Saya ada satu kes yang mana isu nafkah batin dia melibatkan suami ni tak mampu. Dia hilang kemampuan pun ada juga. So kalau kata suami ni hilang kemampuan macam mana? So kalau hilang kemampuan pun still point dia bersetubuh ataupun tidak. Maksudnya hilang kemampuan ni dia tak naik lah. Okay? Dia ada masalah kesihatan tertentu. Jadi dah habis daya, dah berubat dan sebagainya. Tak boleh juga. Ada isu tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun. So dia boleh dianggap sebagai isteri ni layak untuk menuntut fasah. Alright. Okay. So itu saja daripada saya pada malam ni. Siapa yang ada soalan, anda boleh tanyakan dekat dalam grup saya, Tanya Tuan Fahmi. Dan saya doakan anda yang menonton pada malam ni dapatlah sesuatu, dapatlah ilmu yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Okay, Puan Amalida Adam kata, ada isu kencing manis tapi tak mengaku. Ya, ada juga. Tu kes saya, kes orang yang mana kita dakwa tak bagi nafkah batin sebab ada isu kencing manis tapi dia tak mengaku. Pun ada juga perempuan. Okey. Alright, itu saja daripada saya pada malam ini. Saya rasa nak berhenti awal sikitlah. Alright, saya mohon maaf ada salah dan silap. Saya nak berehat sekejap. Saya nak telefon mak saya pula. Tadi mak saya call. Saya tak ada pula nak jawab balik. Duk live kat hampa ni lah. Okey, itu saja. Jumpa saya esok malam
Alright, di waktu yang sama jam 10 malam. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera dan terus bahagia. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.